Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Berkaitan dengan berjemaah, bukan itu sahaja. Selain daripada kita berjemaah ini, kita dapat pahala yang diberi ganjaran berlipat ganda. Kita dapat membina ukhuwah, dan juga kita pada masa yang sama kita dapat mengimarahkan masjid ataupun surau yang besar ini. Bilangan pelajarnya mungkin lebih daripada 600. Kalau diikutkan muslimnya mungkin dalam 300-400, betul Tetapi pada hari ini bila kita melihat surau yang besar, apa lagi? Kemudahan yang banyak, tetapi bilangan kipas lagi ramai daripada orang yang menunaikan ibadah berjemaah. Jadi kita kena melihat daripada satu sudut, bagaimana kita nak menarik rakan-rakan kita, khususnya mereka yang betul-betul berada di asrama. Kita kena bina satu tim. Dari situlah saya melihat bahawa kita perlu berbincang, ataupun kita perlu dalam satu jemaah membincangkan bagaimana kita nak menarik rakan-rakan kita ini, terutamanya solat-solat fardu. Tak kira lah solat fardu subuh, fardu zuhur. Tapi yang mengimarahkannya 3-4 orang budak kecil. Macam mana kita nak berjaya, nak membina satu ketamadunan yang hebat? Kita boleh melihat bagaimana Rasulullah SAW daripada tiada patutnya umat Islam pada hari ini tidak sebenarnya telah menambah satu keyakinan kita ke dalam diri kita berkaitan dengan apa yang disebut sebagai janji-janji Allah. Telah dibukti. Kalau hari ini kita masih lagi tak boleh nak mengaku bahawa kita ini adalah makhluk Allah, sangat buruklah. Sepatutnya apabila kita melihat kajian sains tersebut, dan pada hari ini dan kajian sains itu telah membuktikan tentang kebenaran Al-Quran, dan telah dibuktikan beberapa tokoh ilmuwan barat, dan banyak yang masuk Islam kerana kajian mereka terhadap Al-Quran. Begitu juga tentang mu'jamul hadis kita, yang mana cubaan daripada orang-orang Yahudi yang nak menjatuhkan umat Islam. Beliau mengkaji tentang hadis, disusunnya mu'jam hadis supaya mereka dapat melawan dengan Islam. Tetapi rupa-rupanya dengan rancangan jahat mereka itu, dia telah membantu kita dalam mentakhrijkan hadis. Dah disusun dah oleh mereka, tetapi kita tak nak ambil manfaat daripada perkara tersebut. Dan pelbagai lagi bukti yang ada. Contohnya pada hari ini kita tak ada belajar tentang ilmu masa hadapan. Ada belajar? Tak ada. Kalau kita tengok dalam falsafah, dia ada epistemologi, bagaimana susunan ilmu itu disusun, sehingga datang lahirnya pelbagai ilmu sains, teknologi, apa lagi, sejarah. Jadi sepatutnya kita telah menanam keyakinan kita pada hari ini bahawa janji Allah itu benar. Sepatutnya kita yang berada di dalam kampus ini merupakan seorang yang terpelajar, seorang ulama. Apa maksud ulama? Ulama datang daripada ilmu, orang yang berilmu. Nak masuk IPG mesti berapa A? 10 A, betul? Minimum 5. Maksudnya maksimum lah kat sini semuanya. Sebab ramai. Saya dimaklumkan untuk pengambilan pelajar-pelajar untuk menjadi siswa guru,
berlipat ganda lebih ramai daripada permintaannya berlipat kali ganda daripada pengambilan. Jadi di situ maksudnya ada tapisan. Jadi mereka yang benar-benar yang mempunyai ilmu yang tinggi diambil untuk mengajar ilmu tersebut kepada masyarakat. Tetapi kalaulah kita tidak mampu untuk membina jati diri kita semenjak remaja ini, baru remaja itu mukadimah dia. Baru sampai tajuk remaja. Saya pun lupa nak bagi tahu tajuk kita pada hari ini iaitu remaja yang power. Bagaimana nak mencipta remaja yang power, bukan Power Rangers. Itu budak-budak kecil bolehlah. Tetapi kita nak membina satu masyarakat remaja yang mampu menjadi tunjang untuk pada masa hadapan. Jadi hari ini dalam siswa guru yang ada pada hari ini merupakan insan yang terpilih. Sepatutnya kita mengucapkan rasa syukur yang menjanjikan kita untuk sampai ke dalam majlis ilmu ini bukan diri kita, tetapi adalah daripada iradat dan kudrat daripada Allah. Jadi bersyukurlah tuan-puan, siswa guru yang dihormati sekalian. Sebenarnya pada hari ini apabila saya melihat nak cakap dekat sini ada pula ni bilangan yang terlampau kecil, tak apalah, kita ingat baliklah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Tak apalah kita ambil dalil tu. Kelompok yang kecil ini ada lebih baik daripada kelompok yang besar kalau kita dalam keadaan berjemaah. Tak apalah. Jadi saya tak nak bercakap panjang. Nanti bila kamu balik, apa diceritakan tadi? Membebel je. Saya tak nak. Jadi hari ini saya pun membacakanlah sedikit supaya berkaitan dengan fiqh ataupun yang berbentuk ilmiah sedikit sebelum kita menghuraikan lebih lanjut berkaitan dengan remaja. Okey. Jadi saya sebenarnya nak membawakan kepada kamu, kita berapa hari lagi kita nak masuk Ramadan 24 lagi Ramadan Jadi sama-samalah kita berdoa supaya kita sampai kepada bulan Ramadan. Kadang-kadang apa yang kita hajatkan itu mungkin kita tak boleh sampai sekiranya tidak mendapat keizinan daripada Allah. Supaya kita berdoa banyak-banyak para Nabi, para sahabat sangat menanti-nantikan Ramadan sehingga 6 bulan sebelum masuk Ramadan mereka sangat-sangat berdoa supaya diri mereka itu dapat melangkah ke dalam bulan Ramadan. Okey, jadi saya hari ini apa saya nak ceritakan adalah berkaitan dengan sedikit input lah. Sebelum itu kita berada di bulan Syaban ini kita sama-samalah memperingati diri kita, andai katalah yang muslimat lah selalunya yang masih lagi orang kata yang masih lagi berhutang dengan Allah puasa supaya dapat menunaikanlah dengan segera, bukan muslimatnya, yang lelaki pun ada tapi sebab nak orang kata nak orang kata berbias-bias dululah supaya tak terasa besok bukannya ini je, silat-silat 3 orang je dengar depan ni jadi itu pun kita kena jagalah. Okey, jadi saya membacakan sedikit persoalan replacing the worship of prayer and fasting of the diseases. Okey, faham tu? Okey, faham, alhamdulillah lah maksudnya memang betul-betul hebatlah antuna semua orang-orang yang hebat saya translatekanlah Bagaimana persoalan menggantikan ibadah solat dan puasa untuk
orang yang telah pergi dahulu daripada kita, yang telah menjadi almarhum. Hari ini dia adalah yang dihormati kita, ataupun yang berbahagia. Akan datang semua akan dapat title almarhum, almarhumah. Okey, jadi kita tengoklah apakah yang ditanya. My mother, tak payahlah, ibu saya meninggal dunia tanpa memberitahu sesiapa jumlah solat atau puasa yang diabaikan semasa dia masih hidup. Okey, faham Di sini ibu dia ni merupakan orang yang banyak meninggalkan ibadah solat dan juga puasa. Jadi persoalan dia, bagaimanakah cara saya untuk menggantikan yakni qada ibadahnya? Okey. Dia teringat dia sayang kat ibu dia. Dia tahu andai kata mak atau ayah dia ni orang kata tak sempat untuk qada, maka teruklah dia di alam kubur. Jadi oleh kerana sayangnya ibu dia, inilah kita nak melahirkan anak yang soleh dan solehah. Dia nak menggantikan pada masa ni dia rasa sangat terkilan, dan dia cuba nak gantikan apa yang ibu dan ayahnya telah tinggal. Okey, jadi kita tengok boleh ke tak boleh. Sebelum tu, boleh ke tak boleh? Boleh. Solat boleh kita gantikan untuk orang yang dah meninggal tu solat. Dia tak pernah solat, tapi kita sebagai anak sayang dekat mak ayah kita, boleh tak kita nak gantikan solat dia? Ataupun ibu kita ni mungkin bukanlah orang kata ibu kita teruk sangat, mungkin keuzuran dia, dia tak dapat nak berpuasa. Boleh tak kita menggantikan puasa mereka? Okey, jadi kita bicara hari ini sebenarnya kita nak dapat sedikit ilmu lah daripada pandangan para ulama. Saya suka bila setiap kali tazkirah saya membacakan sedikit perkara-perkara yang menjadi permasalahan umat, kerana kita mendapat ilmu dekat situ. Okey, jadi jawapan mufti Bismillah, alhamdulillah, puji dan syukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita telah dikurniakan kepada kita semua nikmat iman, Islam dan ilmu. Selawat dan salam juga ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan semua orang yang mengikuti ajarannya hingga ke hari kiamat. Jadi kematian itu adalah satu kepastian dalam hidup. Nak tak nak, kita cuba lari daripada kematian, tetapi dia mengejar kita dari belakang. Dulu kita merasakan bahawa untuk kita hidup dekat dunia ni lama, kita kena makan macam-macam ubat. Tapi sekarang tidak. Kadang-kadang dengan ubat atau pencegahan itu dia boleh mati lagi awal. Tengok ada orang dia nak lari, dia makan vaksin tu, vaksin ni, rupanya dengan makan vaksin pun dia mati. Ini maksud dia apa? Sebabnya janji Allah itu, kematian itu akan mengejar kita. Termasuk juga kita dah nak elakkan tua, tua pun akan. Jadi kalau dalam Al-Quran tu kita seronok membicarakan bagaimana proses manusia itu. Allah ceritakan manusia itu bermula daripada lemah, kemudian kuat, kemudian lemah balik, dan kemudian matilah yang dia terima. Maksudnya apa? Kalau kita kaji, bayi nak berjalan tak boleh ke? Terbaring aja. Yang dia tahu menangis, nak susu, kencing, itu je. Kemudian besar sikit, kuat dah sikit. Tengok proses yang Allah ceritakan dekat sini. Dia dah mampu untuk merangkak, kemudian dia dah mampu untuk bertatih, untuk berjalan. Dan dalam Islam, mereka yang memain seperti ini masih belum difardukan. Bila difardukan? Bila kita dah kuat,
Dari sudut apa? Otak kita. Kita dah hilang dah perkataan mumaiz. Tubuh badan kita dah kuat. Dan kita pula diminta untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita dah beri nikmat ini, jadi kita gunakanlah waktu muda ini untuk perkara-perkara yang dianjurkan oleh Islam. Jangan pada suatu hari nanti kita tak mau. Kita nak membayar balik nikmat kesihatan itu ketika mana kita dah sedar dah terlewat. Dan kita kena membayar dengan harga yang lebih. Mak nak solat ni, contoh ni lah, mak nak solat tapi kaki dah tak kuat. Jadi kita nak dapatkan pahala tu, kita kena usaha dengan lebih. Ataupun masa dia muda, dia lupa kepada rumah-rumah Allah. Tapi bila dia dah tahu, dia dah besar dan dah berumur, dah tua, baru dia nampak, kalaulah dia masa muda, dia tahu nikmat sihat itu, mesti dia akan buat ibadah dengan bersungguh-sungguh. Belum lagi masuk dalam kubur. Dalam kubur lagi-lagilah dah terlewat. Sana pintu taubat telah tertutup. Kita nak membayar harga sihat tu sangat tinggi. Kita tengok pakcik, kalau kita ke masjid kat luar, kalau kita tengok nak turun daripada berdiri tu, mengah tengoknya. Allah. Tu maksudnya apa? Nikmatnya tu dah ditarik sedikit demi sedikit. Dalam ayat tersebut kita kena berfikir bahawa masa muda ni lah, masa remaja ni lah, kita kena betul-betul beribadah kepada. Ini harta ana yang punya. Ini harta, lepas tu bergaduh. Ini tidak adil. Dia kata. Sedangkan kita kena apa? Kena fikirkan mak atau ayah kita tu, hutang dia dulu. Kita fikirkan duit, harta dia. Okey. Semoga di sisi Allah kita melepas ibu atau ayah kita tu terlepas daripada azab. Hutang ni kita tak boleh main-main, tergantung. Okey. Jadi selain daripada harta, hutang, kita kena fikir, mak ayah aku meninggal, kita kena fikir tentang puasa dia. Ada tak dia wasiat kat kita? Alif, mak nak pergi haji Lip, pun tak sempat. Kena ingat. Okey. Nazar, dia bernazar. Alif, kalau mak dapat cucu Lip, mak nak apa? Nak buat umrah. Kena ingat tu. Apa dia punya nazar dia. Okey, dan lain-lain. Selain daripada hutang dia dengan orang lain, mungkin dia ada hutang dengan adik dia, hutang dengan dengan bank. Kita tak fikir, lantak dah, mak dah tak ada, berapa nak bayar duit kereta tu, hutang tu, kita lari je lah. Tapi macam mana dengan orang yang kita sayang tu, bagaimana dia punya keadaan di dalam kubur itu, Okey. Yang ketiga, lengkapkan kehendak mereka dengan mengambil 1/3 daripada harta mereka. Masa lepas itu barulah kita fikir tentang faraid. Jangan bergaduh. Saya dapat 1/2. Ini tak adil, sedangkan faraid itu datang daripada mana? Allah yang telah jelaskan. Kenapa aku ni perempuan dapat sikit? Itu melawan hukum daripada Allah. Kenapa abang aku ni bukan nak jaga mak? Aku hari-hari yang pergi basuhkan pampers mak, tapi aku dapat sikit, patutnya aku lah yang lebih. Itu dah macam mana tu? Okey. Jadi selain daripada yang tiga itu, membahagikan harta pusaka, kita nak memperincikan berkaitan dengan persoalan meninggalkan ibadah solat dan puasa. Okey. Oleh itu, mengikut perkara di atas, kami akan memperincikan kewajipan kedua. Apa kewajipan kedua tadi? Untuk membayar hutang. Hutang kat sini maksud dia
solat dan puasa. Yang pertama, solat adalah sejenis ibadah yang disyariatkan bagi setiap individu dan tidak boleh dilakukan oleh orang lain. Ingat, ibadah solat itu tanggungjawabnya atas diri. Kita tak boleh nak pas, Alif, mak hari ni tak nak solat. Sebab apa mak? Mak uzur. Ialah perempuan kan. Boleh tak tolong buatkan untuk mak? Tak boleh. Tak apalah, Allah bagi rehat. Tapi kalau kita nak minta orang solatkan untuk kita, tunggu kita mati, nanti mereka solatkanlah untuk kita. Itu je. Okey. Begitu juga dengan orang yang telah meninggal dunia. Solat yang ditinggalkan, maksudnya yang dia tak buat, tidak boleh diganti. Ini adalah pendapat majoriti ulama Islam. Okey. Boleh rujuk beberapa kitab, Hasyiah Al-Mukhtar dan juga I'anah Al-Talibin, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang maksudnya dan bahawasanya tidak ada bagi manusia melainkan kebaikan yang diusahakannya. Okey? Dan sesungguhnya usahanya itu akan terlihat, maka dia tidak akan dibalas dengan balasan yang setimpal. Okey, surah An-Najm. Okey, lengah pula itu. Okey. Ayat 39 hingga 41, di mana Imam Al-Qurtubi telah mengulas ayat tersebut bahawa di sisi ta'wil ayat itu adalah muhkam, melibatkan hukum. Seseorang itu tidak boleh mengerjakan ibadah untuk orang lain, dan mereka berpegang kepada pendapat bahawa seseorang itu tidak boleh mengerjakan solat untuk orang lain. Jadi yang pertama berkaitan dengan solat, tak boleh. Okey. Jadi semua dah jelas lah, tak boleh. Bagaimana pula dengan puasa? Okey, puasa kita kena tengoklah. Puasa yang diabaikan oleh orang yang telah meninggal dunia ni terbahagi kepada dua kategori, seperti mana dalam kitab Mughni Al-Muhtaj, boleh dirujuk, dan juga Bidayah Al-Mujtahid, yang mana diperjelaskan situasi di mana orang yang telah meninggal dunia tidak dapat menggantikan puasanya, sama ada kerana dia tidak sempat. Okey, dia tak sempat. Dia nak dia nak puasa hari tu, tapi dia tak sempat nak ganti. Dia memang nak puasa tapi tak sempat. Dia habis habis bulan Ramadan, dia hutang 2. Dia dalam fikiran dia mungkin bulan Syawal lah dia nak ganti, tak sempat. Kena langgar dengan lori. Tak sempat lah. Okey, yang kedua pula, dia sakit. Yang tak sakit ni lagi susah. Dia tak boleh nak solat, dia tak boleh nak puasa sebab dia terbaring sahaja. Dia hanya mengharapkan belas kasihan orang, nak bagi makan. Okey. Ataupun dia sedang dalam perjalanan atau sesuatu yang menghalangnya daripada berpuasa. Mungkin dia bekerja sangat beratlah. Maka tidak ada tanggungjawab warisnya untuk menggantikannya. Okey, jadi yang kedua pula, jika orang yang telah meninggal dunia itu melalaikan puasanya dan tidak menggantikannya ketika dia masih hidup, maka dalam hal ini fuqaha mazhab Syafi'i membahagikan kepada dua. Jadi furu' pula, iaitu pertama, dibolehkan. Jadi puasa ni dia ada kategori, ada yang tidak boleh. Yang ini daripada mazhab Syafi'i ada dua kategori. Yang pertama, dibolehkan bagi ahli warisnya menggantikan puasanya mengikut kepada sebuah hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal dunia dan dia telah berpuasa, yakni
hari-hari yang terlepas dari bulan Ramadan, maka hendaklah walinya berpuasa untuknya. Puasa boleh. Jika yang puasa itu siapa? Yang puasa ahli tadi siapa? Ahli warisnya. Okay. Jadi kita nak minta orang lain, jiran ke, tak boleh lah. Okey. Jadi yang itu dah jelas. Manakala, okey, kita tengok pula yang satu lagi pula. Namun tidak wajib bagi warisnya berpuasa bagi pihaknya. Ada pula yang kata tidak wajib. Tadi harus, ini tidak wajib. Okey. Sekiranya ahli waris tidak berpuasa bagi pihaknya, maka hari-hari puasa yang tertinggal hendaklah diganti dengan menggunakan harta yang ditinggal olehnya, dan pampasannya adalah berdasarkan hari-hari puasa yang perlu diganti. Okey, maksudnya ada fidyah. Ahli warislah kena bayarkan untuk si mati. Pampasan adalah satu lumpur makanan, lumpur ke apa ni, sebagai ganti setiap hari yang diabaikan. Maksudnya kena ada bilangan dan dia ada kadar dia. Okey, ini adalah menurut riwayat Ibnu Abbas. Ini kalau dia bukan sengajalah dia nak meninggalkan puasa, okey, kira rusaklah. Seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, ibuku telah meninggal dunia dan wajib baginya puasa nazar." Ini puasa nazar. Patutkah saya berpuasa bagi pihaknya? Kemudian dia berkata, "Engkau melihat bahawa jika ibumu telah mati dalam hutang, tidakkah ia akan dibayar bagi pihaknya?" Dia berkata, "Ya." Baginda Nabi SAW berkata, hutang kepada Allah adalah hutang yang lebih besar untuk diselesaikan. Ini daripada Sahih Muslim. Okey. Maksudnya ada hukum fidyah. Kalau betul-betul dia memang tak boleh nak buat. Contohnya apa? Yang memang tak boleh nak buat. Contohnya sakit yang kronik lah. Dia tu apa yang terbaring saja, koma. Okey. Ketiga, cara mengira hari yang perlu diganti apabila orang yang meninggal dunia tidak memberitahu bilangan hari dia tidak berpuasa. Kita tahu dia ni tak puasa tapi tak tahu bilangan hari. Macam mana kita nak membayar untuk dia? Okey, sekiranya dia seorang yang tidak pernah mengabaikan puasanya, maka anda tidak perlu beranggapan bahawa ada hari yang perlu diganti. Ini adalah mengikut perundangan Islam. Al-aslu, dan satu yang asal itu bebas daripada accountability. Okey, jika dia seorang yang selalu berpuasa di bulan Ramadan, tetapi apabila dia sakit dia tidak dapat berpuasa, maka dihitung bilangan hari dan hari dia jatuh sakit sehingga dia meninggal dunia jika dia meninggal di bulan Ramadan. Okey, kita boleh bilang harinya. Okey. Yang kedua, jika dia seorang yang tidak pernah berpuasa semua hidup. Kalau dia ni, kita tahu dia ni bulan Ramadan memang tak puasa. Macam mana kita nak tahu dia ni tak berapa hari? Kalau yang tadi tu dia memang puasa, tapi kita fikir dia sakit tu 3 hari. Sebelum tu dia memang puasa, jadi kita gantikan yang 3 hari. Tapi yang satu ni masalah dia memang kita tahu dia ni tak pernah puasa. Okey, bagaimana kita nak menggantikannya? Maka dihitung bilangan harinya sejak dia balik hingga kematiannya. Okey. Setakat ni jelas okay. Jadi kalau kita nak menggantikan, mestilah waris ataupun wali. Mungkin anak dia mati, walinya lah yang menggantikan untuknya, tak boleh orang lain. Tetapi ibadah puasa tak boleh. Okey. Jadi daripada situ kita boleh buat kesimpulan. Pertama, apabila berlaku kematian, cepat-cepat selesaikan 3 perkara yang dinyatakan tadi. Kebumian, hutang dan juga hartanya, faraid itu. Yang kedua,
menunaikan solat tidak boleh diganti oleh orang lain. Okey. Boleh jadi untuk orang yang sudah mati atau orang yang masih hidup. Contohnya dia ni hidup lagi. Aku nak semayangkan untuk kamu, boleh? Tak boleh. Mati pun tak boleh. Hidup lagi lah tak boleh. Okay, yang ketiga, tidak perlu beranggapan bahawa orang yang telah meninggal dunia telah meninggalkan mana-mana hari puasa untuk diganti. Ini sana. Oh, nampak gayanya bila nak tajuk remaja ni. Tak apa, kita habiskan ya. Bagi dia azan dah. Nak azan dulu ke apa? Tak ya, terus ya. Okey, tidak perlu beranggapan bahawa orang yang telah meninggal dunia telah meninggalkan mana-mana hari puasa untuk diganti. Jika semasa dihidup dia sentiasa berpuasa dan dia tidak meninggalkan wasiat dengan mengatakan sebaliknya. Kalau dia tak ada meninggalkan wasiat, dia meninggal, kita beranggapan bahawa dia tidak ada hutang puasa. Okey, yang terakhir, dibolehkan berpuasa bagi pihak si mati oleh warisnya sahaja. Namun jika tidak diganti, wajib mengambil dari harta peninggalan si mati untuk membayar fidyah. Okey, kalau dia ni tak mampu, okey, dia pun kerja berat, tak boleh nak ganti, ambillah sedikit harta yang ada pada si mati untuk dibayarkan fidyah. Okey, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita dalam menunaikan segala perintahnya. Okeylah. Okey, kita dah faham sedikit berhubung dengan amalan puasa, ibadah solat dan puasa. Sebabnya kita dah nak masuk bulan Ramadan. Okey. Jadi untuk meneruskan tajuk kita ni teruskan nak sebentar tu. Ada program lain ke? Teruskan ya? Okeylah. Okay, InsyaAllah kita boleh teruskan sedikit ya. Dulu ketika mana saya ni bukanlah terus menjadi orang tua, menjadi orang dewasa saya pun pernah melalui zaman remaja. Saya ustaz dulu belajar di Kelantan. Okey. Jadi di sana diwujudkan satu bi'ah solehah yang membezakannya apa dekat sini? Semuanya memang bidang yang diambil semuanya berkaitan dengan agama tapi di sini kita ada macam-macam lah ada matematik, ada sains, tak apa. Kita boleh wujudkan bi'ah solehah itu di bumi Pulau Pinang ini sekiranya semua okay, pergi bilik kawan tutup kipas. Jadi orang akan bangun tau, terjaga panas. Okay, tengok jam, subuh dah. Jadi bila tengok subuh tu penuh, berbeza dengan kat sini. Masjid kita, surau kita ni berada di kawasan pekarangan. Macam kami berkongsi pula ada 3-4 buah institusi. Sini Universiti Melaya bahagian agama. Dekat sini College Universiti Sultan Kias kat depan. Sebelah sini yayasan bahasa Arab yang nak pergi ke Mekah, pelanjutan panggil apa ke nama? Apa dia? Ada yang duduk Kelantan? Sebab dah lama sangat saya dah tinggal kan 2 tahun. Jadi kami berkongsi masjid atau surau yang sama. Siapa yang mengimarahkan? Bukan ada orang tempatan, tak. Kamilah yang mengimarahkannya. Jadi nak berjalan daripada dalam asrama tu, jalan jauh. Seberang jalan lagi. Yang Kias pun jauh. Yang daripada bahasa Arab pun jauh. Jadi tapi bila ada satu kesusahan dekat situ, jadi
kita rasa sangat menghargai untuk datang ke masjid. Di situlah wujudnya bid'ah. Bid'ah sana pelik sikitlah. Jadi semangat kita ya. Dalam pada mula-mula tu ya, kita boleh tengok ada satu nasyid kalau kamu ingat. Apa nasyid tu ya? Wawasan diri. Ingat wawasan diri tu selalunya dia menjadi motivasi untuk pelajar-pelajar agama. Alah, saya pun lupa macam mana lagunya. Sebab dah lama sangat jadi remaja ni. Rupanya dah tua. Okey. Tak boleh pula nak nyanyi dekat dalam masjid. Cuma saya bacakanlah lirik dia ya. Wawasan diri penuhi dada dengan ilmu. Kita sebagai penuntut ni perlulah sama-sama memenuhi diri kita dengan ilmu. Wawasan agama bekalan masa depan dan akhirat. Kita datang sini bukan nak ilmu fardu kifayah ni sahaja, tetapi wawasan agama, tonggak bekalan masa depan. Kita pun nak kena sama-sama kerja untuk ilmu agama, sebab dia adalah masa depan dan akhirat. Kuat usaha, jujur dan amanah. Okey, untuk jadi seorang pelajar yang berjiwa kental, dia tak nampak kesusahan, dia tak nampak keletihan, tapi dia ada usaha yang kuat. Mesti ada sikap jujur dan amanah dalam diri dia. Dia nak buat sesuatu, dia ada amanah. Aku sebagai seorang pelajar, tugas aku nak belajar, tetapi ada tuntutan untuk mengimarah ke masjid. Aku pergi juga surau, walaupun aku tahu penat ni, rasa letih dah sangat ni, banyak sangat kelas hari ni, tapi dia tahu itu adalah tuntutan agama. Sentiasa mengharap keredaan Allah. Okey, umat Islam harus cemerlang hari ini. Okey, kita sepatutnya kena cemerlang hari ini ya. Mesti lebih baik. Okey, kena baik, lebih baik lagi dari semalam. Okey, jangan buang masa. Siapa kata kita tidak boleh? Kenapa kita nak cakap kita ni tak hebat? Kenapa kita cakap bangsa Cina ni hebat dah, bangsa asing ni hebat dah? Kenapa kita nak cakap begitu? Sebab kita ni hebat. Kenapa kita ni hebat? Kita ada Allah Maha Kuasa. Sebab kita ni ada silah. Apa dia silah kita? Ad-du'a'u silahul mu'minin. Sebab doa kita ni adalah senjata kita umat Islam. Kita sakit, kita tak minta harap pada orang, tapi kita harap kepada Allah. Betul tak? Seronok tengok ya, ada anak kecil tak apalah dia nak melompat, dia budak kecil. Jangan yang besar-besar ni pula melompat ikut. Bagus ya. Tengok-tengok zuhur subuh ada. Okey. Kita punya kuasa tenaga, doa senjata. Okey, doa ni sebagai senjata. Okey. Umat Islam zaman lampau taat perintah Rasulullah. Tak apa, lepas ni kita akan menceritakan pula bagaimana pemuda-pemuda Islam di zaman Rasulullah, ataupun pemuda-pemuda Islam selepas sahaja wafatnya Rasulullah. Ketika itu macam-macam kita boleh tengok pemuda-pemuda Islam yang hebat. Siapa dia? Ali. Ketika mana dia Nabi nak berhijrah, muda, tapi iman dia kuat. Siapa lagi? Siapa lagi? Apa dia? Mawi. Mawi tak terlibat. Nyanyi boleh lah. Lagi siapa? Siapa dia? Siapa dia?
Banyak Antara yang kita boleh tonjolkanlah dekat sini kalau kisah Ashabul Ukhdud. Okey, kamu boleh ambil pengajaran daripada Ashabul Ukhdud. Ada juga yang hebat, pemuda yang hebat. Siapa dia? Sultan Muhammad Al-Fatih. 19 tahun ni dia memegang tampuk pemerintahan Osmaniyah. Dia adalah sultan ketika zaman pemerintahan Umayyah pula. Turki Osmaniyah yang ke-7. Sebelum tu Sultan Murad II, ingat kita ada Sultan Muhammad yang kedua, cerita Sultan Muhammad Al-Fatih. Ketika bapa dia meninggal, umurnya ketika itu baru 19 tahun. Kita boleh cari berapa tokoh yang hebat seperti itu. Lagi apa? Banyak lah nak cakap di sini pun terlampau ramai. Jadi kita kena tengok macam mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat membentuk pemuda-pemuda yang ketika itu menjadi seorang yang luar biasa. Sehinggalah Umar sendiri mengakui, siapalah kita ni, mengakui siapa kita ni kalau kita ni tak ada izzah, kalau kita ni Islam lah yang tak menaikkan kita ni. Siapa kita? Orang tak kenal. Kalau tanya sekarang, kalau Umar tu tak menegaknya Islam tu, kita tak kenal Umar. Mungkin tentang siapa? Ali, tak kenal. Siapa dia Muawiyah, tak kenal. Tapi bila datangnya izzah Islam itu, kita ni sepatutnya kita boleh gemilang macam dalam lagu tadi sebab kita ada Allah. Okey. Bersama berusaha, bersatu tuju wawasan dunia dan akhirat. Panjanglah lagi Tapi kita sebenarnya dekat Malaysia ni kita sebenarnya diberi pelbagai keistimewaan yang mana kita nak menuntut ilmu pun tak susah. Kamu nak cari makan pun tak susah. Dibagi apa? Dibagi allowance, betul? Kalau universiti belum tentu lagi. Harapkan apa? PTPTN. Itu pun kalau mak ayahnya, kalau dia gajinya terlebih sikit, dah tak ada. Kita dekat sini bersyukur Nak kata kita dulu bandingkan dengan umat-umat terdahulu nak menuntut ilmu macam mana? Mereka sendiri mencari ilmu tu. Tak ada pun harta, tak ada. Kalau kita tengok Imam Syafi'i, bapa pun tak ada. Duduknya dekat mana? Dekat Palestin. Dia nak menuntut dekat mana? Nak pergi Mekah, Madinah, nak menuntut ilmu. Imam Malik dekat mana? Dekat mana? Di ketika itu pusat ilmu agama, pusat ilmuwan tu di kota Baghdad. Nak merentahnya jauh hanya kerana ilmu. Duit tak berapa ada. Nak menempuh pula jalannya, kita pun ketika itu nak jumpa signboard pun tak ada. Lagi 200 meter Baghdad, tak ada. Kita sekarang tak payah itu, tengok Waze je. Lagi 2 kilometer je maksudnya kita dah ada kemudahan, sepatutnya kita ambil kemudahan tersebut. Saya sebenarnya nak menceritakan jugalah berkaitan dengan Sultan Muhammad Al-Fatih yang mana kalau kita tengoklah yang akhirlah, ketika zaman Nabi SAW ketika nak perang Khandaq, apa yang dibuat oleh Nabi? Adakah Nabi arahkan, para sahabat, kita minta semua buat parit mengelilingi kota untuk mempertahankan negara kita, mempertahankan tempat tinggal mereka ketika itu di Madinah kan. Tetapi Nabi ikut serta. Nabi ni dengan sahabat-sahabat
Makanan pun tak cukup. Semua lebih kurang semuanya berpuasa. Nabi ikat perut. Tak cukup itu, terdengar bunyi apa? Sahabat terdengar bunyi batu. Batu apa? Bila ikat kuat sangat, tak cukup, diikat batu bagi tak lagi. Tak dengar. Maksudnya nak menaikkan syiar Islam tu ke tahap yang tertinggi, memang cabaran. Tetapi bila dah tinggi, kita tak mempertahankannya. Okey. Ketika mana Nabi menggali tup, terkena batu. Batu-batu di apa orang kata, di padang pasir ni keraslah. Tak mau. Nabi kata apa? Pada masa yang pertama dia tu terperciknya api, dia ternampak kota, kata apa? Yang ada tiang-tiang merah di Basrah, di Syam. Ketuk kali kedua di Iran apa ni? Di Parsi. Ketuk kali ketiga nampak di Yaman. Nampak tu jauh tu. Maksudnya para ulama tengok, kita dah nampak gambaran bahawa Islam ini kalau berjayalah ketika itu dalam peperangan, jauh perginya ke sana, ke Syam, penjuru kanan ni Parsi, ke Yaman bawah. Kemudian Nabi bersabda, Nabi kata, okey, sebelum itulah saya cerita sejarah lah sikit. Ketika zaman Nabi ni dia ada dua kuasa besar yang ada, iaitu Parsi dan Romawi. Romawi ni pecah dua, terpecah dua besar. Pertama dia berpusat di sebelah timur, dipanggil sebagai apa? Kota apa? Lupa dah tadi. Apa? Pertis apa? Kota apa? Yang dekat Itali tu? Vatican City. Okey, Vatican City. Kemudian Rom yang berpecah sebelah barat, dia berada di Konstantinopel. Konstantin tu sekarang ni Istanbul, Istanbul. Maksudnya jajahan Romawi besar, jajahan Parsi besar. Yang ada ketika itu orang-orang musyrikin, apalah Nabi ni merepek nak cerita, nak menawan dekat Parsi punya besar, dekat sana ada Romawi, dekat bawah ada tentera Yaman. Yaman ni yang geng-geng yang bawa tentera Abraha tu, yang gagah tu. Jadi Nabi pun bersabda apa? Akan datang nanti, akan datang satu masa nanti, seorang pemerintah raja sebaik-baik raja, yang nanti kota Konstantinopel itu akan tumbang daripada oleh yang akan tumbangkan dia oleh siapa? Raja sebaik-baik raja, umat dia punya pengikut sebaik-baik pengikut. Itu sahaja Nabi cakap dah menjadi motivasi kepada pemuda-pemuda Islam ketika itu. Mereka membesar, mereka berjuang sesungguh nak menawan kota Konstantinopel. Daripada zaman Saidina Ali masa muda pergi untuk menawan kota yang tak berjaya. Datang aja Bani Umayyah, kerajaan Bani Umayyah cuba nak takluk Konstantinopel, tak berjaya. Ketika zaman Abbasiyah, ketika zaman Malik bin Marwan cuba. Sebab dia pun termotivasi bahawa biarlah dialah yang menjadi raja sebaik-baik raja. Sehinggalah datang zaman Turki Uthmaniyah di bawah Sultan Muhammad Al-Fatih. Umur 19 tahun. Dah pegang tampuk pemerintahan yang ulung. Turki Uthmaniyah ni sangat besar. Okey, kalau kita tengok dekat sini, macam mana seorang pemuda belasan tahun nak memegang tampuk yang besar. Ayahnya memanglah sultan yang hebat. Sebab Sultan Bayazid, ayah kepada Sultan Murad II ni, memang sultan yang agung, pusat agama. Sampai Sultan Muhammad
Al-Fatih berjaya memecahkan kota Konstantinopel. Macam mana hebatnya dia. Kita tengok saja daripada kecil dia dah hafal Al-Quran. Kecil lagi dah hafal Quran. Sultan tu dia tak pernah meninggalkan solat berjemaah. Solat fardu tak pernah tinggal. Solat rawatib tak pernah tinggal. Itulah sebaik-baik raja. Lagi solat apa? Tak pernah juga. Semenjak balik tak pernah lupa untuk solat tahajud. Itulah karakter untuk menjadi pemuda yang hebat. Dan nak jadi pemimpin yang hebat, dia juga membentuk pasukan dia. Jangan tinggal solat, semayang tahajud, diikut macam mana. Itu sebabnya kalau kita tengoklah kena tak apa Al-Ansari apa? Ayub kan? Siapa? Salahuddin? Bukan. Salahuddin Al-Ayyubi. Dia bawa tentera dia. Ni betul-betul peperangan yang dahsyat ni. Berhari-hari tak berjaya, serang. Sehinggalah orang bertanya kepada siapa tadi? Allah Ansari apa? Salahuddin Al-Ansari ke? Salahuddin Al-Ayyubi. Dia minta biarlah dia mati di tembok Byzantin, kerana dia nak betul-betul dengar derasan ataupun hentakan kuda raja yang hebat itu nanti, yang akan menumbangkan kota Konstantinopel. Dia punya yakin kepada hadis Nabi satu tu je. Dia rela dimakamkan di tembok Byzantin tu nak mendengar deruan daripada kuda-kuda tentera orang yang Nabi janjikan itu pada satu masa nanti merupakan seorang raja sebaik-baik raja, pengikut sebaik-baik pengikut. Banyak nampak punyalah dia punya iman dia ke setiap kata-kata Nabi, bermotivasi. Nabi bagi motivasi sikit, pergilah kamu solat berjemaah, kamu dapat 27 kali ganda. 27 kali ganda. Tapi kalau RM4, insya-Allah datang katanya. Itu yang salah tu. 27 tu tak nampak. Yang RM4 nampak, betul tak? Itu jadi kita sebenarnya kena memupuk diri kita ini, menambah keyakinan kepada Allah bahawa kita buat sesuatu perkara itu adalah kerana Allah Ta'ala. Haus pula. Bismillah. Saya baru-baru ni kenalah mendengar taklimat berkaitan dengan green stem. Jadi ceramah saya kena minum sebab air ni adalah green stem Jadi aku qouli hadza. Nanti kalau kamu tanya apa, pengarah tanya, ada ke ciri-ciri green stem Ustaz? Ceramah malam tadi cakap ada Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.